Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi kali ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam bab 4. Jadi sebelum ini kita telah mempelajari bab negeri-negeri Melayu bersekutu. Jadi kalau para pelajar boleh ingat, negeri-negeri Melayu bersekutu melibatkan negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Jadi apa yang terjadi kepada negeri-negeri Melayu yang lain? Jadi kali ini dalam bab 4, iaitu dalam bab pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, kita akan cuba melihat apa yang berlaku di negeri-negeri yang lain. Jadi kita cuba faham secara meluas dulu. Terengganu dan Johor didukung oleh Sultan dan Pembesar bertindak memakmurkan negeri masing-masing. Namun begitu, kemakmuran tersebut meraih perhatian British. Kita tahu bila negeri maju, makmur, ada ekonomi, ada duit, jadi British ada rasa ataupun berminat untuk masuk campur dalam urusan negeri tersebut. Jadi ada dua strategi yang dilakukan oleh British. Yang pertama ialah strategi pakatan, yang kedua ialah strategi tipu muslihat. Apa yang terjadi untuk strategi pakatan? British mengeluaskan kuasanya menggunakan strategi pakatan di negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Itu melalui strategi pakatan. Manakala di Johor pula, British telah menggunakan strategi tipu muslihat. Jadi ini dua strategi yang digunakan British di negeri-negeri ini. Jadi negeri-negeri Melayu yang dikuasai oleh British dan dikenali sebagai apa? Negeri-negeri inilah dikenali sebagai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Maksudnya selepas negeri Melayu bersekutu iaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang, negeri-negeri lain ini pula dikenali sebagai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Jadi dalam pembelajaran kali ini 4.1, apa yang kita ingin sama-sama pelajari? Yang pertama, kita nak membezakan pemerintahan Kesultanan Melayu di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu daripada beberapa aspek. Iaitu yang pertama, latar belakang, pentadbiran, hubungan luar dan perundangan. Selain pada itu, para pelajar dapat menerangkan kepentingan apa? Sikap jujur dalam melaksanakan tanggungjawab. Maksudnya nak melaksanakan tanggungjawab. Dan yang ketiga, kita mahu pelajar menjelaskan kepentingan apa? Kepentingan kestabilan politik dalam mewujudkan keamanan negara. Jadi kenapa kestabilan politik ni sangat penting untuk negara yang aman. Jadi kita akan teruskan pembelajaran 4.1. Jadi pemerintahan Kesultanan Melayu di Perlis, Kelantan, Terengganu. Jadi sistem kesultanan yang diamalkan, ingat empat-empat negeri ini mengamalkan sistem kesultanan. Sistem kesultanan. Inilah menjadi tonggak yang sangat penting dalam memastikan negeri-negeri ini aman makmur. Jadi kita lihat negeri yang pertama, iaitu negeri Kerajaan Perlis. Kita akan lihat dari 4 aspek untuk setiap negeri, iaitu latar belakang, pentadbiran, hubungan luar dan juga perundangan. Jadi yang pertama kita lihat dari sudut latar belakang. Apa latar belakang di negeri Perlis? Yang pertama, Perlis merupakan wilayah yang terpisah dengan Kedah pada tahun 1842. Maksud sebelum ni Perlis dengan Kedah ini satu wilayah yang sama tapi dipisahkan pada tahun 1842. Jadi Maharaja Siam mengiktiraf Syed Hussein Jamalullah di Bangkok sebagai Raja Perlis pertama pada tahun 1843. Maksudnya berpisah pada tahun 1842. Jadi 1843 Raja Perlis ada wilayahnya yang sendiri. Selain pada itu, baginda diberikan gelaran. Ini panjang ni. Fia Songkram, Rama, Willis, Asmara, Fia Felix. Cikgu pun tak pasti sebutan tu, tapi begitulah. Gelarannya sangat panjang. Kenapa gelaran panjang? Bila raja ni perlu ada gelaran yang gah dan berbeza pada orang lain. Jadi bagaimana pentadbiran di Perlis? Jadi Raja Syed Hussein Jamalullah ini membentuk pentadbiran yang berwibawa. Ingat, ada pentadbiran yang bagus daripada kalangan pembesar tempatan, maksudnya orang tempatan. Jadi Tuan Syed Abdullah Ibn Syed Harun Jamalullah dilantik sebagai Raja Muda Perlis, manakala Datuk Arau sebagai Perdana Menteri. Kalau kita pergi dekat Perlis ada bandar nama Arau. Jadi sepenuh nama Perdana Menteri. Dengan gelaran apa? Datuk Belat Paduka Seri Perdana Menteri. Jadi Perlis pula dibahagi kepada 22 buah mukim. Jadi hubungan luar British. Bagaimana hubungan luar British? Hubungan dengan Siam terus berjalan dengan baik dan inilah strategi Perlis untuk tidak diganggu gugat oleh kuasa lain. Maksudnya baik dengan British supaya kuasa lain tidak mengganggu
Perlis. Dari sudut perundangan, Perlis ada undang-undangnya sendiri, iaitu Undang-Undang Kesultanan Kedah sebagai rujukan. Namun yang paling penting pelaksanaannya menitik beratkan kebajikan, apapun untuk kebajikan rakyat. Itu di negeri Perlis. Jadi kita lihat seterusnya di Kesultanan Kedah. Apa yang berlaku di Kesultanan Kedah? Yang pertama, latar belakang. Kerajaan Kedah ni dia bermula awal. Dia merupakan antara kerajaan awal di negara ini. Jadi Kesultanan ini kekal sehingga hari ini. Kita perlu lihat ada perubahan berlaku apabila ada pertapakan Islam di Kedah pada abad ke-12. Ia telah memulakan sistem pemerintahan Islam. Jadi bila kita sebut pusat pemerintahan Islam, pusat pemerintahan dia di kota Bukit Meriam. Jadi pemerintah pertama yang bergelar Sultan. Ingat, bila pemerintahan Islam, nama gelarannya menggunakan Sultan, iaitu siapa yang mula-mula menggunakannya? Sultan Muzaffar Shah. Jadi Sultan Muzaffar Shah lah yang pertama menggunakan gelaran Sultan. Dari sudut pentadbiran, sistem pemerintahan diketuai oleh Sultan macam biasa, dan ada pembesar yang membantu, dan yang penting ada undang-undang yang undang-undang yang sangat kemas dan teratur. Ini mesti pentadbiran yang baik. Jadi bagi memastikan pemerintahan yang berkesan, ada pembahagian wilayah. Setiap wilayah ini pula di bawah kuasa siapa? Di bawah kuasa atau dijaga oleh pembesar daerah. Jadi di setiap daerah ni pula diwujudkan mukim-mukim. Ingat, ada negeri, ada daerah, ada mukim. Dan mukim-mukim ini pula dijaga oleh siapa? Mukim ini dijaga oleh penghulu. Jadi pada abad ke-19 dapat 128 mukim di Kedah. Ingat, ada wilayah yang dijaga oleh pembesar daerah, ada mukim yang dijaga oleh penghulu. Seterusnya dari sudut hubungan luar. Hubungan luar, British ada menjalankan hubungan luar dengan Siam sama macam Kedah, sama macam Perlis tadi. Ini adalah strategi untuk mempertahankan negeri daripada siapa? Daripada Burma. Baik dengan Siam supaya Burma tak kacau. Jadi hubungan dua hala ini berlaku dengan pelbagai cara seperti hubungan diplomatik, pentadbiran dan juga keuangan. Perundangan. Kedah ada kanun Undang-Undang Kedah yang pertama ditulis pada tahun 1650. Sangat lama dah. Jadi memberikan hak kepada raja dan juga golongan pemerintah. Itu yang berlaku atau pengenalan di Kedah, Kesultanan Kedah. Seterusnya kita lihat apa jenis undang-undang. Kita ingat Kedah ni negara yang kesultanan yang awal. Jadi banyak undang-undang yang diwujudkan. Ada undang-undang 1060 Hijrah ataupun pada tahun 1650 Masihi. Ada Tembera Datuk Seri Paduka Tuan pada 1667. Kenapa hijrah? Kan pemerintah Islam, jadi tahun hijrah pun amat dititik beratkan. Selain pada itu ada adat kebesaran pada masa tabah orang besar, dan ada juga adat meminang dan Undang-Undang 1704 Masihi dan ataupun 1199 Hijrah. Jadi ini setakat ni yang kita tengok pentadbiran dua kerajaan atau negeri tadi menitik beratkan peranan pembesar dan juga selain sultan ada pembesar dan juga peranannya masing-masing. Jadi ini kita lihat secara ringkas. Pembesar peringkat negeri, dia apa tugas dia? Dia melaksanakan pemerintah sultan, mentadbir dan mengutip cukai di kawasan tertentu. Itu peringkat negeri. Di peringkat seterusnya ada peringkat jajahan atau daerah. Ini untuk apa? Menjaga keamanan, pertahankan kedaulatan negeri, ada juga kutip hasil cukai dan menyediakan tenaga kerja. Seterusnya di peringkat kampung atau ada juga penggawa atau penghulu. Ada ni peringkat yang kawasan yang paling kecil, memungut cukai, mengukuhkan tenaga tentera, mengukuhkan tak sistem masyarakat dan perantara antara pembesar dengan rakyat. Jadi tugas penghulu ni penting untuk menyampaikan maklumat dari rakyat biasa kepada pihak pembesar di atas. Jadi kita lihat seterusnya di negeri yang seterusnya. Kesultanan Kelantan. Apa Kesultanan Kelantan? Yang pertama latar belakangnya. Kita lihat, Kesultanan Kelantan wujud sebelum abad ke-17 lagi. Namun pemerintahan Long Yunus pada tahun 1796 hingga 1795 telah menyatukan Kelantan. Jadi baginda telah satukan Kelantan dan mendapat gelaran yang di-Pertuan. Menggunakan gelaran yang di-Pertuan. Seterusnya, pertelingkahan antara Kelantan dan Terengganu dengan Kelantan dekat-dekat, serta pengaruh Siam telah menyebabkan berlaku perubahan pada tahun 1812.
Ada perubahan berlaku pada tahun 1812. Jadi apa strategi yang digunakan untuk mengelakkan ancaman Terengganu? Jadi Kelantan telah membuat persetiaan dengan Siam, maksud kawan dengan Siam. Jadi Maharaja Siam telah menggunakan gelaran macam Perlis tadi, telah menggunakan gelaran Via Pipit Pakdi kepada Sultan Muhammad I, dan Siam meluaskan pengaruhnya di Kelantan hingga tahun 1909. Itu yang berlaku di Kelantan dari sudut latar belakang. Dari sudut pentadbiran, Sultan dibantu oleh pembara pembesar. Jadi sistem ini dikenali sebagai sistem jemaah menteri. Ini dibentukkan Sultan Muhammad II. Jadi dalam pentadbiran wilayah negeri Kelantan ada jajahan. Kalau tadi di Kedah ada wilayah, ada mukim, tapi di Kelantan ada jajahan. Jadi pada 1904 ada 3 jajahan. Boleh lihat di situ, iaitu Selatan Batu Makebang, Pasir Putih, Pasir Mas. Dan ada peringkat paling bawah pentadbiran. Kalau tadi dilaksanakan oleh penghulu, tapi di sini ada apa? Ada Tok Kueng dan juga imam. Imam juga diberi peranan yang penting. Okay, itu dari sudut latar belakang dan pentadbiran Kesultanan Kelantan. Seterusnya, hubungan luar. Hubungan dengan kerajaan Siam dijalinkan semasa pemerintahan Sultan Muhammad I. Kelantan juga menjalinkan hubungan dengan Terengganu, Kedah, Patani dan negeri-negeri Melayu yang lain. Itu hubungan luar. Dari sudut perundangan, di Kedah, di Kelantan menggunakan undang-undang syarak, iaitu undang-undang agama Islam semasa pemerintahan Sultan Muhammad II. Jadi ini boleh menjadikan keadaan Kelantan ni aman dan makmur sebagai pusat perdagangan. Ingat, tempat bisnes. Okay, kita akan lihat seterusnya. Ini gelaran-gelaran yang digunakan ataupun tugas-tugasnya. Para pelajar boleh lihat atau rujuk di slide kemudian, iaitu Via Pipit Pakdi, gelaran raja, Tok Kueng atau penggawa. Apa tugasnya? Lebih kurang seperti tugas penghulu yang kita belajar tadi. Okay, seterusnya. Okay, Kesultanan Terengganu. Kita tengok latar belakang Kesultanan Terengganu. Okay. Pengasas Kesultanan Terengganu ialah Sultan Zainal Abidin I yang memiliki tata pada tahun 1708 dan kekal merintah sehingga 1733. Sistem pemerintahan ini membawa kemajuan negeri dan memelihara kedaulatan negeri. Yang paling penting perlu ingat, Terengganu merupakan negeri paling akhir yang menerima penasihat British. Maksudnya dapat mengelak campur tangan British. Okey. Jadi kita boleh lihat lebih lanjut kenapa pada bab yang subtopik yang seterusnya. Dari sudut pentadbiran, Sultan dibantu oleh pembesar sama ada sebagai penasihat atau baginda urusan pentadbiran. Ada pentadbiran wilayah dan juga daerah. Okay, ada juga sistem penghulu yang diperkemaskan pada pemerintahan Sultan Omar. Jadi pemerintahan Sultan Zainal Abidin III dibantu oleh Tengku Musa, Tuan Hitam dan juga Cik Abdul Rahim. Jadi terdapat pembesar juga yang digelar Datuk Mata-Mata untuk apa? Menyambut kedatangan pelawat ataupun orang kenamaan di Terengganu. Selain pada itu, dari sudut sistem pentadbiran ada juga sistem jemaah mesyuarat kerajaan untuk apa? Untuk buat hukuman, tentukan hukuman ataupun perisytiharan negeri. Jadi siapa yang di bawah sistem ini dikenali sebagai ahli mesyuarat. Ahlinya dikenali sebagai ahli mesyuarat. Okay, itu dari sudut latar belakang dan pentadbiran. Seterusnya dari sudut hubungan luar. Hubungan luar di negeri Terengganu. Okay, negeri Terengganu menjalinkan hubungan dengan Siam sejak abad 18. Selain itu ada hubungan dengan Kelantan, Patani dan Johor. Hubungan ini membolehkan Terengganu sebagai negeri yang berdaulat dan diakui oleh negeri-negeri lain. Pada selain itu, perundangan. Okay, ada banyak perundangan tapi prinsipnya ialah mengikut keadilan Islam. Jadi ada juga ketua jabatan mahkamah untuk jalankan urusan. Jadi undang-undang utamanya ialah undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu. Okay, diamalkan. Ini undang-undang yang menjadi rujukan utama. Hakim mahkamah juga dipilih, tapi yang berbeza, ada kebolehan namanya. Yang penting ialah pengetahuan agama yang luas. Sebab apa? Konsepnya berasaskan keadilan Islam. Okey. Jadi itu di Terengganu. Dan negeri yang terakhir kita lihat hari ini ialah Kesultanan Johor. Jadi kita lihat pertama latar belakang. Okey. Sebelum pada awalnya Kesultanan Johor ni adalah keturunan Sultan Melaka. Namun dia berakhir pada tahun 1699 dan diperintah pula oleh keturunan bendahara. Jadi konflik politik yang berlaku membolehkan keturunan Tepenggung Daim Ibrahim menjadi pemerintah Johor. Jadi kedudukan ini digantikan oleh anak kanda baginda iaitu Daim Abu Bakar yang menjadi Sultan Johor pada tahun 1885. Daripada keturunan Sultan Melaka diteruskan pula oleh keturunan bendahara
Itu latar belakang. Dari sudut pentadbiran ketika zaman pemerintahan Maharaja Abu Bakar, di sinilah berlakunya zaman permodenan. Jadi mengasaskan pentadbiran moden dan juga mewujudkan satu majlis, iaitu Majlis Jemaah Haji Raja Johor. Sehingga kini majlis ini adalah majlis utama dalam pemerintahan negeri Johor. Jadi pembesar-pembesar juga seperti Datuk Seri Ahmad Raja, Datuk Bentara Dalam bertanggungjawab dalam membantu Sultan. Okey, selain jawatan Menteri Besar dan juga wujud setiausaha kerajaan untuk apa? Untuk melicinkan pentadbiran. Ada jawatan Menteri Besar, ada jawatan setiausaha kerajaan. Itu dari sudut pentadbiran. Dari sudut hubungan luar, Maharaja Abu Bakar menjalinkan hubungan dengan negeri Melayu iaitu Terengganu, Perak, Pahang dan Selau. Selain itu, Maharaja Abu Bakar ni sangat bagus dalam hubungan luar. Beliau juga melawat ke Eropah dan Jepun. Jadi kuasa-kuasa ini telah mengiktiraf kedudukan Johor sebagai negeri yang berdaulat. Dari sudut perundangan, pada tahun 1895, Undang-Undang Tubuh Kerajaan digunakan sebagai aturan dalam pemerintahan. Itu di Johor. Jadi kesimpulannya, Kesultanan Melayu di Perlis, Kedah, Kelantan ini ada sistem pemerintahan yang tadbiran yang tersusun dan maju. Jadi yang paling penting dalam sistem ini, raja menjadi tonggak yang paling penting sebagai pemimpin yang paling atas. Jadi kita perlu ambil pengajaran bahawa kestabilan politik amat penting untuk memastikan negara aman. Jadi pentadbiran yang sistematik pula dapat menyumbang kepada kemajuan negara. Jadi setakat itu sahaja perkongsian kita dalam bab 41. Cikgu harap semua boleh faham. Teruskan pelajaran di rumah. Harap semua terus bersemangat untuk belajar. Minta maaf salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.